Baiklah, sekarang hari ini kita 5 Julai 2022 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1443 Hijrah. Jadi 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Korban. Dan kepada anda semua, kalau anda masih belum lagi menyertai mana-mana korban dan berniat ingin berkorban, anda boleh sertai melalui Easy Korban. Dan untuk berkongsi mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin, pegawai syariah, untuk kita berkongsi bersama-sama kebaikan kalau kita berkorban dan apa anda boleh lakukan bersama dengan Easy Korban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, kenapa setiap kali Hari Raya Korban, Hari Raya Haji orang panggil lah, ataupun Hari Raya Aidiladha ini, kita sangat-sangat disarankan untuk berkorban, Ustaz? Okey, terima kasih Ridwan. Okey, bila kita sebut kenapa kita perlu buat korban bila mana tiba Aidiladha, sesuai dengan namanya yang disebut sebagai Aidiladha. Aidil itu raya dan Adha itu korban. So yang paling tepat adalah istilahnya Raya Korban. Biasa orang kita lah, orang kita sebut Raya Haji, Raya Haji, Raya Haji. So yang tepat adalah Raya Korban. Sebab korban itu, namanya Aidiladha itu adalah korban, dan korban itu yang dirayakan. Kalau kita kata haji itu, jemaah-jemaah haji yang pergi ke Mekah dan Madinah, mereka ini dirayakan di sana. So mereka ada perayaan mereka. Apa maksudnya, mereka ini khusus untuk mereka, haji itu dan sebagainya. Dan tapi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ini, hanya ada ibadah korban. Sebab itulah ibadah korban ini sesiapa saja, di mana-mana saja, tak perlukan kota, tak perlu beli tiket flight, tak perlu apa-apa package dan sebagainya. So kita boleh melaksanakan ibadah korban di mana saja kita berada. Sebab tu balik pada tadi, yang Nabi sebut dalam sebuah hadis, dia kata ma'amila adami wa min amalin yaumun nahrin ahabullah min ihraqud dam. Tidak ada suatu amalan anak Adam yang lebih disukai, yang lebih dicintai oleh Allah SWT yang dilakukan pada pagi hari raya melainkan dengan menyembelih haiwan kurban. Kalau pagi Aidilfitri, kita biasanya kunjung-mengunjung, bermaaf-maafan dengan juadah dan sebagainya. Itu kita rayakan Syawal. Tapi bila Aidiladha itu, benda lain tak perlu kita nak bersedekah ke, nak buat majlis kenduri sebagainya, tapi acara yang dituntut adalah melaksanakan ibadah korban pada pagi hari raya Aidiladha itu. Jadi apa yang ditawarkan oleh Easy Korban sempena dengan Hari Raya Korban pada tahun ini? Okey, untuk musim korban pada tahun ini, Easy Korban kita menawarkan 4 pakej. Pakej dalam negara, iaitu pakej korban Malaysia, pakej luar negara, pakej korban Palestin dan juga korban Syria. Yang sekarang ini yang kita masih buka adalah korban Malaysia. Korban Malaysia kita akan tutup sehingga 9 Julai, sehari sebelum raya. Dan korban luar negara kita akan tutup pada hari raya kedua. So masih sempat lagi, kita ada baki lagi 5 ataupun 6 hari untuk sama-sama kita ambil peluang, buat pendaftaran, daftar ibadah korban, dan kita pastikan kalau boleh tahun ini kita tak terlepas peluang untuk kita nak melaksanakan ibadah korban, insya-Allah. Cuma mungkinlah ada lagi yang tertanya-tanya, mungkin ada yang kita semua tahu, kalau boleh kita ada bersama ataupun dekat dengan binatang korban yang kita korban, kita niatkan itu. Jadi macam mana pula kalau saya berniat untuk berkorban di luar negara? Okey, sebab tu kita awal-awal kita galakkan mana-mana masjid atau qaryah yang melaksanakan ibadah korban dalam qaryah kita sendiri, kita dahulukan dulu. So pilih dulu qaryah kita, masjid kita, kalau masih ada lagi peluang untuk kita nak mendaftar ibadah korban, so kita pergi. So kita daftar dengan mereka. Itu adalah korban yang terbaik yang dapat kita lihat dengan mata kepala, dapat kita hadir waktu acara sembelihan tersebut. Itu korban yang terbaik. Bahkan Nabi SAW sendiri perintahkan seluruh ahli keluarga dia keluar daripada rumah, pergi menyaksikan sembelihan haiwan korban tu. Tetapi sekiranya kita dah terlewat, kita pun dah berapa hari lagi baki, 5 hari, 6 hari nak raya ni, kita dah terlewat, mungkin pendaftaran dah tutup, mana-mana masjid pun saya rasalah memang dah tutup lah penyertaan tersebut, dan ada alternatif yang lain, kita buat ibadah korban di luar negara. So jangan sampai kita nak kejarkan yang korban dalam Malaysia ni yang dah tutup ni, tapi kita ada lagi alternatif yang lain, so kita ambil. Sebab tu dalam kaedah Islam kata apa? La yadruku kullu, la yatruku kullu. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tak dapat buat korban yang dekat dalam qaryah kita, jangan kita terlepas peluang nak buat korban di luar negara. So kita ada pilihan, ada alternatif. So yang paling penting adalah untuk kita pastikan diri kita tak terlepas peluang untuk melaksanakan ibadah korban. Dari segi binatang yang akan dikorbankan, pilihannya lembu, kambing saja. Okey, kita ada lembu dan kambing lah. Setakat ini lembu dan kambing, dan kita ada pakej-pakejnya. Untuk satu bahagian RM320. Kemudian kita ada kambing juga RM580 untuk satu ekor kambing lah. Di Malaysia harganya berbeza dengan di luar negara. Harga satu bahagian di Malaysia RM750 untuk satu bahagian. Itu untuk lembu? Ya, betul. Untuk kalau kambing? Kalau kambing 1199. 199. Satu
1199. Okey, 1199. Betul. Untuk sebahagian kambing lah kalau di Malaysia. Kalau di luar negara, negara-negara mana yang terlibat ni? Okey, kita mostly dalam sepanjang izi korban kita dah pergi ke 38 buah negara, termasuk Malaysia. Dan saya sendiri esok malam insya-Allah saya akan berlepas ke Uganda. Uganda? Ya, betul, untuk korban di sana di Afrika. Jadi itu antara negara-negara lah, dan kawan-kawan saya yang esok malam ada yang ke Uganda, tim kami. Lepas tu ada kawan-kawan saya juga daripada izi korban juga, staff-staff kita yang akan ke Chad, ke Burkina Faso dan beberapa negara yang lain lah insya-Allah. Negara-negara Islam, negara-negara miskin lah. Betul. Kat Burkina Faso, Uganda dan sebagainya. Dari segi bekalan di sana pula bagaimana? Dari segi, kalau kita tahu lembu atau kambing yang kita ingin korbankan itu mesti sihat. Betul. Kalau di sana pula bagaimana untuk izi korban memastikan bahawa binatang korban itu sihat di sana? Okey, sebab tu kita nak sebutkan, sebab kami izi korban kita disijilkan oleh ISO 9001/2015 dan juga ISO Patuh Syariah 1900/2014, dan kita ada inspection setiap kali sebelum kita nak memulakan acara sembelihan tersebut. So kita ada dia punya pemantauan dan sebagainya, pemilihan lembu dan tengok apa dia punya kriteria dan sebagainya, barulah kita memulakan proses sembelihan dan juga seterusnya agihan lah. Itu kalau di negara-negara Afrika lah. Kalau di negara-negara, contohnya negara-negara bergolak di ASEAN ini, Myanmar, Kemboja pula bagaimana? Okey, kalau nak dikatakan negara-negara bergolak, termasuklah korban di Palestin yang saya sebutkan tadi, Palestin, Syria dan sebagainya, juga melalui proses yang sama. So kita ada beberapa dispatch. Tapi bila disebut tentang negara bergolak ni, dia agak terhad sedikit lah. So kita buat sekadar yang termampu, tetapi masih lagi mengikut kita punya ISO kualiti, sistem berkualiti kita lah. Adakah peserta boleh memilih negara mana yang mereka ingin korbankan? Mereka hanya boleh pilih package. Contoh kalau kita ada package korban dalam negara, luar negara, Palestin dan Syria, so itu boleh buat pilihan lah. Tapi kalau pilih package luar negara, so yang itu kami yang pilih tentukan, sebab berdasarkan kepada permintaan dan juga livestock yang kita ada lah. Maksudnya kalau pilih package luar negara, tak semestinya di Myanmar, betul, di Kemboja. So kita yang susun. Boleh, kemungkinan juga boleh di Uganda, Burkina Faso. Dan yang tertera di kaca TV ini adalah harga-harga yang anda boleh bayar untuk satu bahagian. Kalau di Syria 1350 untuk satu bahagian lembu, dan juga harga-harga lain juga tadi telah pun disiarkan. Jadi kalau anda berminat, ada nombor telefon di situ, anda boleh hubungi nombor telefon tersebut, ataupun anda boleh layari website www.izikorban.org. Jadi mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk terus mengajak yang mana masih berkemampuan tetapi mungkin terlepas pandang sedikit, tapi ada niat. Baik, ini satu pesan Nabi SAW dalam sebuah hadis. Nabi kata, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi falyaqribanna musallana. Nabi kata, barang siapa yang ada kemampuan, kelapangan harta, walam yudhahi, tapi dia tak nak buat korban, fala yaqribanna musallana, jangan dekati masjid kami. Maksudnya seolah-olah Nabi beri amaran kepada kita seolah tak perlu raya lah. Kamu haji pun tak pergi, korban pun tak buat, so apalah ertinya Aidil Adha itu bila mana kita tak merayakannya dengan melaksanakan ibadah korban. So Nabi kata, kalau ada kemampuan, buatlah ibadah korban. Kita dah ada baki lagi 5 hari, sama-samalah kita ambil peluang, rebut peluang, jangan sampai kita terlepas peluang. Tahun ini rugi untuk kita dapatkan ganjaran yang berlipatkan di sisi Allah SWT dalam melaksanakan ibadah korban, insya-Allah. Jadi itu dia, kalau anda berminat, anda boleh dapatkan segala butirannya di kaca TV anda. Anda boleh snap gambar, anda boleh dapat gambar saya dan juga gambar Ustaz sekaligus lah. Tapi yang paling penting adalah niat anda dan juga harga-harga yang telah pun ditawarkan sebentar tadi. Anda boleh pilih package dalam negara, luar negara, Palestin dan juga Syria. Semua itu harganya berbeza-beza. Anda boleh layari Instagram, Facebook dan juga laman web untuk mengetahui details dan juga dari segi kaedah pembayaran dan sebagainya lah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin, Pegawai Syariah, merangkap hari ini jurucakap bagi izi korban. Kalau anda berminat untuk menyertai izi korban, Ustaz akan ke Uganda malam esok, insya-Allah. Malam esok akan ke Uganda, maksudnya beraya di sana. Berapa lama di sana? Biasanya dalam 2 minggu lah. 2 minggu di sana untuk melaksanakan ibadah korban yang telah pun dibayar oleh peserta-peserta izi korban. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Muhammad Amirul Kamarudin, Pegawai Syariah, untuk berkongsi kepada kita semua korbanku untukmu. Jadi anda boleh layari juga YouTube Izi Korban ataupun website www.izikorban.org, ataupun anda boleh ke Instagram Alias Izi Korban ataupun Facebook Alias Izi Korban untuk mengetahui maklumat dengan lebih lanjut.